Menurut Global Public Health Concern of Allergic Disease and Asthma, sebanyak 30 sehingga 40% populasi dunia mengalami alahan. 1/10 daripadanya mengalami alahan ubat. Amat merisaukan, 20% rekod mencatatkan kematian disebabkan permasalahan alahan ini. Okay, nama saya diberi Dr. Abdullah Hussein bin Muhammad Anwar. Saya sekarang bekerja sebagai doktor residen di Klinik Prima Cerang Cybersoft. Jenis-jenis ubat selalunya kita akan tanya masalah kesihatan pesakit dulu. Selalunya yang senang mendapat alahan ni ialah orang yang pernah ada sejarah asma. Bila ada sejarah asma, dia senang terdedah kepada cuaca sejuk dan senang mendapat reaksi yang menyebabkan dia sesak nafas. Okey, yang tu satu. Yang kedua, alahan ubat yang pernah diketahui selalunya disebabkan oleh antibiotik lah. Selalunya saya akan berjumpa dengan pesakit yang mempunyai alahan kepada orang panggil penicillin body reaction, iaitu salah satu antibiotik yang common lah yang saya pernah jumpa pesakit di klinik. Menurut Dr. Abdullah Hussein, pesakit alahan ubat ini besar kemungkinan tidak mengetahui bahawa dirinya mempunyai alahan ubat. Kadang-kadang tu sebab dia tak pernah ada exposure kepada ubat tersebut, tapi bila ada pertama kalinya exposure kepada ubat tersebut dan dia akan mendapat alahan, masa itu dengan segera kena mendapatkan konsultasi daripada doktor yang berdekatan lah. Andai kata ada klinik yang buka masa tu, boleh pergi mendapatkan konsultasi dan doktor akan bagikan rawatan injection steroid untuk mengurangkan keradangan. Yang kedua, dia akan memberi ubat kurangkan alahan, iaitu kita panggil sebagai antihistamin. Dr. Abdullah juga menegaskan pembelian ubat secara atas talian adalah tidak wajar sama sekali. Kalau dia dibeli ubat di luar daripada doktor punya prescription, kebanyakan ubat doktor ialah ubat DDA, ubat yang terkawal yang kita tidak akan jual di luar. Selalunya kalau ada farmasi yang jual pun dia diperlukan prescription daripada doktor. Jikalau ada ubat contoh daripada laman sesawang ataupun contoh macam Shopee ke, dia ada jual ubat-ubat terlarang, sepatutnya itu kita boleh ambil tindakan lah, boleh report kepada daripada SISPA ataupun KKM, kerana benda itu sebenarnya terlarang, unless kalau dia memang daripada doktor itu sendiri ada konsultasi dan ada bertulis. Sebab skalanya memang kita panggil sebagai medical legal lah. Dia kalau secara yang patutnya kena jumpa doktor kena jumpa physically, tak boleh jumpa secara online. Kalau jumpa secara online, dia tak jadi macam tak ada sentuhan, so dia tak beretika. So lebih baik kalau berjumpa secara depan-depan, doktor dah buat physical examination secara keseluruhan dan dia bagi rawatan yang berpatutan lah. Dr. Abdullah Hussein tidak menyangkal isu alahan ubat ini adalah disebabkan faktor keturunan. Kalau alahan ni dia boleh jadi inheritance lah, maksudnya dia turun-temurun. Dia sama juga macam asma. Asma pun turun-temurun. So kalau dah tahu ibu atau ayah tu ada alahan, boleh masa awal dia boleh detect tu masa kecil tak, bila dia dapat, dia cuba makanan tersebut, tiba-tiba dia ada alahan, maksudnya memang dia ada sejarah ibu dia yang turun kepada dia. Era digital ibarat membawa tuah buat pengamal perubatan apabila dapat membina kesedaran melalui platform media. Usually kita selalunya educate masa kita encounter dengan pasien tu sendiri, masa kita berdepan. Salah satu cara lah. Yang cara keduanya ialah through media sosial lah, sebab dewasa gini memang media sosial kita sangat meluas. So apa-apa cara pun kita akan go through media sosial. Isu alahan ubat ini sangat serius dan boleh membawa maut. Tempat kecemasan, pastikan anda tidak ke sini disebabkan oleh alahan ubat. Dapatkan rawatan dengan doktor dengan kadar yang segera sekiranya anda mengalami alahan ubat.